Assalamualaikum semua. Pada malam ini saya akan tunjukkan cara pengiraan untuk satu lagi contoh haba pentelan, di mana soalannya telah diberi haba pentelan tetapi kita perlu kirakan kenaikan suhu. Biasanya soalan dia akan bagi perubahan suhu. Kita boleh cari haba pentelan, tapi dia terbalik. Dia dah bagi siap-siap haba pentelan, kita kena cari perubahan suhu pula, kadar perubahan suhu. Okey. Jadi kita baca dulu soalan. Okey, kita tengok soalan dulu ya. Okey, soalannya berbunyi begini. Haba pentelan antara HCl dan nitroksida ialah negatif 57 kJ per mol. Okey, jadi dekat sini awak dah boleh buat satu step. Ya, iaitu awak buat persamaan termokimia kan. Awak conteng-conteng dululah. Maksudnya ni lakaran awal lah. Belum lagi step pengiraan dia. Kita buat dulu persamaan termokimia sebab persamaan termokimia ni lah yang paling penting. Kita nak tahu apa bahan yang bertindak balas. Jadi persamaan termokimia dia ialah, okey, awak ambil HCl tambah natrium hidroksida. Okey, menghasilkan ya, nak panah menghasilkan. Okey, natrium klorida tambah air. Sebab haba pentelan mesti ada air. Jadi kita tengok persamaan simbang kan. Persamaan simbang tak ada masalah lah. Tapi dia masih lagi belum jadi persamaan termokimia. Okey, kalau nak jadi persamaan termokimia, sebab ni persamaan kimia, dia kena ada delta H. Sebab itu syarat dia ni. Kalau buat koma, delta H ni kita ambil tadi sama dengan dah ada dalam soalan tadi. Negatif 57 kilojoule per mol. Okey. Ini sangat penting sebab negatif 57 kilojoule per mol tu bermaksud apabila 1 mol air terbentuk, okay, 1 mol air ni 1 mol H2O lah, dia akan menghasilkan haba sebanyak 57,000 joule. Itu maksud dia. Ini kita sebagai maklumat dulu, untuk maklumat kepada kita lah, supaya kita senang untuk buat pengiraan. Tapi step untuk pengiraan, awak kena buat daripada pertama. Step pertama, macam biasa, kena cari bilangan mol. Okey. Bilangan mol apa yang kita nak cari? Jadi kita tengok dulu soalan ni. Apakah maklumat yang kita boleh cari untuk bilangan mol? Dia akan bagi maklumat pada bahan tersebut supaya kita boleh cari bilangan mol. Jadi kita baca lagi soalan, tak habis lagi baca soalan ni kan. Okey, jika 100 cm padu HCl 2.0 mol per decimeter padu. Okey, ini. Ini maklumat dia kan. V 100 M 2.0. Jadi kita tulis kat sini. Kita tulis dekat persamaan. V sama dengan 100 cm padu, M sama dengan 2.0. Tulis ringkas je lah sebab ni untuk contengan kita sahaja, untuk maklumat kita sahaja. Manakala sebab dia kata dicampurkan kepada 100 cm padu nitrogen hidroksida 2.0 mol per decimeter padu. Jadi dekat nitrogen hidroksida ni pun kita letak berapa isi padu dia, sama kan, 100. Molarity dia pun, polaran dia pun sama 2.0. Jadi kita boleh cari bilangan mol. Jadi dekat sini kerja awak adalah cari kedua-dua bilangan mol. Bilangan mol HCl pun cari, bilangan mol nitrogen hidroksida pun cari. Sama kan, sebab dia mempunyai suhu dan kemolaran yang sama. Jadi sama je lah sebenarnya. Tak kisahlah. Sebenarnya kita nak cari bilangan mol air tu. Jadi bilangan mol air tu samalah dengan bilangan mol HCl dengan bilangan mol nitrogen hidroksida. Jadi awak kira je. Okey. Bilangan mol N sama dengan MV bahagi 1000. Masukkan dalam nilai. Jadi nilai yang awak dapat, bilangan mol yang awak akan dapat 2 darab dengan 100 bahagi 1000, awak akan dapat 0.2 mol. Sini pun sama. Masukkan bilangan mol sama dengan N sama dengan MV per 1000. Kita masukkan 2 sebabnya dia mempunyai kemolaran yang sama, 2 darab 100. 100 tu ada isi padu dia bahagi 1000, sama juga, dapat 0.2 mol. Okay, ini baru dapat 1 markah. Okey, poin yang kedua. Okey, ini lain sikit Okey, poin yang kedua.
Poin yang kedua, kita nak cari kita nak cari H. Nak cari perubahan haba. Kita nak cari perubahan haba. Jadi kita nak tahu perubahan haba senang je. Kita guna formula ni, H sama dengan MC theta. Tapi dekat sini kita ada masalah sebab theta ni kita tak tahu. Theta ni kita tak tahu apa. Jadi kita terpaksa gunakan yang tadilah haba penentuan yang kita tahu daripada persamaan atom kimia. Jadi awak buat kat sini. Kalau 1 mol air H2O menghasilkan 57,000 joule. Jadi kalau dalam eksperimen ni dia hanya menggunakan 0.2 mol saja. Dia tak gunakan sampai 1 kan. 1 tu untuk haba penutran. Jadi yang diguna pakai dalam eksperimen ni masa kita buat eksperimen hanya 0.2 saja, tak sampai 1. Jadi kita buat perkadaran. Dia biasa perkadaran. Letak sebagai X. Jadi X sama dengan kita dapat silang dapat silang, tahu kan dapat silang. 0.2 darab 57,000. Tak payah salin balik dia punya unit, bahagi dengan 1. Awak akan dapat X tu adalah sebanyak 11400 joule. Jadi X ni adalah H sebenarnya adalah perubahan haba. Perubahan haba dia H dia adalah 11,400 joule. Ini step yang kedua. Step yang ketiga. Step yang ketiga pula. Kat sini awak masukkan nilai H tu. Kita gunakan formula H sama dengan MC theta kan. Kita masukkan H sebab kita tahu dah H adalah ni 11,400 joule. Masukkan 11,400. Tak payah tulis unit tak apa. M berapa? M ni adalah ketumpatan larutan lah. Ketumpatan larutan ni kita kena tengok isi padu. Jadi isi padu campuran dia adalah campuran antara asid hidroklorik dengan nitrat oksida. Jadi 100 isi padu dia tambah dengan 100. 100 cm padu asid hidroklorik, 100 cm padu nitrat oksida. Buat kurungan. Nak menunjukkan ada pertambahan antara asid dengan alkali dari segi isi padu dia. Lepas tu itu M. M ni ketepatan dia. Darab dengan C. C ni adalah muatan haba tertentu 4.2. Tak payah tulis unit. Darab dengan theta. Theta ni yang kita nak cari. Theta tu yang kita nak cari Jadi bila kita nak cari theta tu, tak selesai lagi ni. Kita kena masukkan nilai. Kita kena kira kaedah matematik. Jadi awak bawa lah 11,400 ni. Yang ni awak darab ni, awak akan bawa ke sini. Tinggallah Q. Tinggallah theta. Jadi theta sama dengan 11,400 bahagi dengan 100 tambah 100, 200. 200 darab 4.2. So awak akan dapat nilai dia ialah, akhirnya awak akan dapat theta sama dengan 13.6 darjah Celsius. Inilah jawapan dia. Jadi saya akan tunjuk pula macam mana saya kira dia punya markah. Macam mana saya kira dia punya markah. Kalau kita tengok kat sini, markah dia dikira. Pertama dia tengok bilangan mol. Ni markah yang pertama. Dia check. Dia sebenarnya 1 pun cukup dah. Bilangan mol Cl pun tak apa. Tak buat bilangan mol nitrat oksida sebab kebetulan sama dia punya bilangan mol. Kalau bilangan mol hidrogen klorida lain, bilangan mol nitrat oksida yang lain juga. Jadi aku kena kira dua-dua. Lepas tu ambil bilangan mol yang paling kecil untuk buat pengiraan bagi dapatkan perubahan haba ni, nak buat perkadaran. Itu poin pertama. Poin kedua kat sini. Step kat sini. Bila dia dapat H. X tu adalah H, iaitu haba yang dibebaskan. Dan poin yang ketiga last sekali kat sini. Dia nak tengok perubahan suhu berapa. Itu saja daripada saya malam ni. Kalau tak faham nanti boleh tanya secara personal